Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua ya. Saya minta maaf lambat sikit. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada apa yang kita patut bincangkan ya. Okey. So sekarang ni kita akan saya akan bagi awak satu Google Form. Tak siap pernah Google Form tu, nanti saya on the way nanti saya akan buat lah Saya akan bagi awak Google Form. Siapa ketua dalam grup ni? Dalam grup ni siapa ketua ya? Isa kan? Isa? Isa mana ya? Saya doktor. Okey, Isa ketua kan? Doktor. Okey, Isa tolong ambil attendance Isa Okey, boleh pastikan ambil attendance. Dan juga saya akan bagikan satu link untuk Google Form. Awak semua isi lah sebab saya nak tahu okey apa masalah awak lah, bangan awak sekarang ni untuk FIP ni, untuk proposal ni. Okey, sebab saya dapat tahu seorang pelajar kita, seorang kawan kita lah, rakan kita mengalami masalah banjir. Okey, so saya nak tengok lagi lah maybe ada lagi yang mengalami masalah banjir ataupun masalah-masalah lain yang tak dapat dielakkan lah Okey, so itu yang pertama Yang kedua, saya nak minta tolong kepada awak semua, be prepared, tolong sebabnya sebenarnya sepatutnya kita akan buat proposal defense pada minggu ke-12, tetapi sebabkan ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan, dan juga kita delay kita punya proposal defense kepada minggu ke-13. Jadi sekarang ni tolong make sure that awak ada lagi seminggu lebih. So tolong betul-betul prepare, just proposal je pun, So hari inilah kita akan bincangkan apa yang awak perlu present, untuk proposal tersebut, So sekarang ni saya minta tolong kepada awak semua, pay attention. Kelas kita tak lama, kelas kita kejap je. Lepas kelas ini awak semua kena isi Google Form dan juga submit kepada saya lah untuk saya analyse dan juga lapor kepada SV masing-masing. So saya present sekejap. Kenapa pula nak kena record? Kenapa nak kena record? Awak tengoklah saya tak nak record sebab saya tak nak pelajar, bukanlah semua pelajar, tapi saya tak naklah ada pelajar yang tak datang kelas saya just because of saya ada recorded version. Saya tak nak macam tu. Saya boleh buat asynchronous, saya boleh buat tapi saya tak nak ada pelajar yang mengambil kesempatan nak yang orang kata tak saya, tapi dia orang nak the content of the class. That's why saya tak nak record kalau kelas saya. Boleh saya harap awak faham so sekarang ni kita akan pergi kepada apa yang kita perlu present untuk proposal defense. Mudah saja. Semua nampak ya? Nampak. Ini saya akan bagi kepada awak don't worry. Pertama sekali awak kena ada research title. Keep the title short and to the point lah. And then research title, kalau nak buat latar belakang masalah pun tak apa. Research background pun tak apa. Kalau tak buat pun tak apa. So problem statement kena ada. Research objective kena ada. Research question kena ada. Hypothesis, kalau awak ada hypothesis lah, tapi awak semua tak ada hypothesis kot. Ada ke? Awak semua senam ada. Ada yang ada hypothesis. So dia dalam point form je lah ada bullet-bullet tu je lah boleh Kenapa ni? Saya pun error. Kenapa? Boleh share tak Google Meet kita ni kepada kawan awak semua? Sekejap doktor. Boleh share, tolong share Google Meet link ni kepada kawan awak semua. Ada yang error Yang seterusnya kita pergi pula kepada literature review. Literature review cite several relevant previous research and briefly state their finding. Kalau nak senang, buat je jadual tu. Ingat lagi tak saya ada ajar jadual tu? Ingat tak kelas? Kelas, okey ke? Okey, doktor. Ingat buat jadual sahaja. Jadual saya ada buat, saya ada ajar awak kan masa nak buat nak cari research, nak buat research review kan. Pertama sekali kita kena ada apa? Kita kena ada
authors ataupun tajuk dia, title of the research. And then kita kena ada apa? Kita kena ada objektif. Kita kena ada findings. Ataupun bukan finding lagi kot, metodologi kot. Kita ada metodologi. Apa benda saya delete ni? Kita ada metodologi. Lepas tu kita ada findings. Kejap. Kita ada finding, kita ada metodologi, betul kita ada gap of research. Saya rasanya dah ajar awak kan? Tak ajar lagi ke benda ni? Tak ada ke kelas? Belum. Tak ajar awak tentang literature review Tak ada ajar Oh, ya ke? Tentang kita kena ada sekejap Kita kena ada table tu Tak apalah. Dah termis satu lesson lah kiranya. So kena ada title, kena ada author, kena ada title, kena ada objektif, metodologi, lepas tu ada finding, lepas tu kita kena ada gap of research. Tambah lagi satu kolom, insert, kita ada gap of research. Gap, so sekarang ni pertama sekali, pertama sekali awak tulislah author dia. Siapa author? Yang kedua title dia apa? Yang ketiga awak tulis objektif dia apa? Yang keempat awak tulis metodologi dia secara ringkas lah. Dia gunakan apa? Dia gunakan reka bentuk kajian apa? Experimental ke? Dia gunakan survey ke? Dia gunakan apa? Yang kelima awak tulis dia punya finding. Dan yang keenam gap dia. Apa kekurangan kajian dia? Kekurangan kajian dia maybe lah kekurangan kajian dia tak uji pun keberkesanan. Jadi sekarang ni awak uji keberkesanan contoh dia ataupun dia menggunakan sampel yang ataupun dia hanya uji persepsi sahaja macam tu itulah dia punya gap of the research. So sekarang ni metodologi objektif kajian dia ini awak boleh simplify lah awak punya research nanti awak punya orang kata apa awak punya slide nanti. Boleh Yang seterusnya kita pergi pada research design. Awak buat apa? Kita dah belajar semua kan? Kita dah belajar survey, experimental, correlational, design and development. Kita dah belajar dah. Design and development ni bukanlah kita tak ada buat design and development. Kita buat developmental research. Developmental research. Kalau ada yang tak tahu developmental research ni boleh terujuk kepada kita punya e-panduan. Secara ringkas apa dia maksudkan dengan developmental research. Boleh Seterusnya kita pergi kepada research population and sampling. Awak beritahulah sampel awak ni macam mana dia ambil, apa populasi awak, bagaimana daripada populasi tu awak ambil sampel, melalui kaedah persebaran apa. Boleh dan juga research instrument ni, apa instrumen awak. Kalau awak nak bangunkan sesuatu benda mesti ada kesahan. Jadi sekarang ni borang kesahan maybe dia. Instrumen ni apa? Instrumen ni adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data untuk menjawab objektif kajian. Untuk menjawab persoalan kajian. Tengok persoalan kajian awak balik. Kalau persoalan kajian awak, adakah game ABC yang dibangunkan mempunyai kesahan yang tinggi? Bermaksud borang kesahan game itu merupakan instrumen awak. Yang kedua, katakan objektif kajian awak
Okey, apakah persepsi kebolehgunaan pelajar biologi terhadap game ABC? Jadi sekarang ni instrumen kajian awak adalah soal selidik yang awak gunakan, soal selidik persepsi. Okey? Katakanlah awak nak kaji tentang keberkesanan, okey? Okey, awak nak kaji, okey, maybe awak ada persoalan kajian, okey, adakah game ABC berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar, katakan. Okey, awak punya soalan kajian awak okey. So sekarang ni dia punya research instrument adalah post test dan juga pre test itu. Okey, alat yang digunakan untuk mendapatkan data atau maklumat untuk menjawab persoalan kajian. Itu dinamakan sebagai research instrument. Yang seterusnya kita kena tulis procedure of study flow chart. Macam mana awak jalankan kajian tersebut. Okey, pertama sekali awak buat apa? Kajian literatur. Ataupun kalau gunakan AD tu, terus simplify aja. Apa fasa analisis? Apa fasa develop? Apa fasa ADDI kan, design and develop. Apa fasa I, implement. Apa fasa E, evaluate. Okey, boleh Yang seterusnya analisis data. Bagaimana awak nak analisis data? Kalau boleh kita buat macam ni. Okey, kita buat kotak juga. Okey, nak mudahkan kita buat kotak macam ni Okey, pertama sekali kita buat soalan kajian research instrument. Research instrument pula, soalan kajian research question. Okey, kita pergi pula kepada instrument. Buat simplify macam ni je. Okey, bagi nampak instrument. Dan last kali kita buat apa? Kita buat data analysis. Doktor, yang RQ tu question Research question analysis. Contoh je. Okey. Contoh dia satu ni, research instrument tu apa? Apakah kesahan modul ABC? Okey. Okey, yang instrumen dia alah banyaknya lah. Saya ni bukan guna ni, saya guna okey. So sekarang ni nak kata instrumen dia, apakah kesahan? Kalau instrumen dia adalah borang kesahan kandungan. Okey, analisis dia macam mana? Kita nak gunakan apa? Maybe kita nak gunakan peratusan persetujuan. Kan? Peratusan persetujuan katakan, ataupun apa. Ikutlah awak macam mana. Okey, boleh Okey Okey, buat macam ni. Okey, itu saja. Time allocated is 20 minutes. Okey, kalau boleh 15 minit je lah Okey, 10 minutes for presentation and 10 minutes for Q&A. Presentation is to be in BM or English. Kalau buat dalam English, kalau boleh English lah. Kalau tulis dalam BM, buat dalam BM. Okey, itu saja. Don't worry, saya akan bagi benda ni. Saya akan masukkan dalam My Guru. Okey, yang prepare start presentation ini. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Any question? Ada tak kelas? Doktor, untuk penggiliran present tu macam mana pula? Tunggu. Penggiliran present itu saya perlukan Isa membantu saya. Okey, nanti Isa Sekarang ni saya tengah busy sangat. Since kita minggu ke-13 baru kita nak present. Okey, saya akan buat dulu kotak-kotak dia, saya akan buat dulu table dia. Okey, saya akan minta Isa untuk isilah. Okey, kawan-kawan awak semua, dan kita akan assign pembaca kedua. Dan juga pembaca kedua adalah sama dengan orang penilai awak dalam pembentangan. Okey, boleh Okey, itu tunggu dulu. Okey, kita akan buat secara Google Meet. Okey, kita akan pecah kepada group by group. Kalau tahun lepas kita buat 6 satu group. Okey, batch awak tak ramai sangat pun. Batch awak 46 kan. Jadi sekarang ni tak ramai. Yang batch yang ramai adalah batch senior awak iaitu 105 orang. Okey, itu orang yang ramai. Okey, boleh Okey, so ada apa-apa masalah tak? Ada apa-apa tak yang perlu awak tanya kepada saya? Any question?
Any question? Kalau tak ada apa-apa kalau tak ada apa-apa hal yang perlu dibincangkan. Okay, yes. Izyanti ya. Apa? Yes, Zanti? Dengar tak? Dengar. Okey, saya nak tanya, kan yang doktor ajar minggu lepas yang sampling dengan population tu kan? Okey, let's say contohlah jumlah yang ada untuk population adalah contoh 148. Contoh tapi kan dalam jadual tu dia tak ada 148 kan? Dia ada 140, 150. So macam ambil yang paling terhampir. Paling terhampir 50 ke 140? 150. Okay. Kalau terlalu kecil, better awak ambil je terus the whole population. Faham? Maksudnya? Kalau katakanlah terlalu kecil sangat bilangan dia, katakanlah awak nak ambil pelajar sebesar 7 sahaja katakan, okay, awak ambil the whole population, tak payah awak nak ambil lagi sampel daripada population tersebut. Okay. Tapi awak ni semester ini ada bagi kelonggaran kan, awak boleh masuk kepada sekolah kan. Jadi sekarang ni better lah buat kat sekolah je lah. Better buat lain lah daripada pelajar-pelajar UC sebab semester awak sebab sini awak semua buat pelajar-pelajar UC. Mereka tak dapat akses kepada sekolah sebab MCO. Jadi sekarang ni awak dah boleh pergi sekolah, better awak buat kat sekolah lah. Okay. Saya nak tanya, ada tak siapa-siapa yang terkesan dengan banjir? Ada tak siapa yang macam laptop dia rosak ke, kena banjir ke, ada tak? Saya dapat laporan baru seorang yang mengadu kepada saya lah. Kalau awak mengadu kepada saya akan bagi tahu kepada ketua jabatan dan juga kepada SB awak. Jadi mungkinlah kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, so awak kena beritahu kepada saya lah. Okey. Masalah yang dihadapi yang boleh diterima lah berkaitan dengan banjir lah. Kalau kesuntukan masa semua tu, tolonglah simpanlah masalah itu untuk diri awak sendiri. Okey, semua orang suntuk masa. Faham adalah juga sini awak saya dah bagi borang pemantauan, dia isi kesuntukan masa, tak cukup masa. Itu tak boleh lah kita nak bagi nak jadi kata masalah yang besar sebab masing-masing ada 24 jam dalam sehari. Kan? Saya dapat 24 jam, Fazlina Aisyah pun dapat 24 jam, okey, Naim pun 24 jam, Hanafi pun 24 jam, sama 24 jam. Jadi alasan kesuntukan masa, terlalu banyak assignment dan sebagainya, masing-masing kita menggalas tugas yang sama. Kecuali lah kalau bencana alam tu, kalau banjir tu bagi tahu. Sebab insya-Allah kami akan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk orang kata mengurangkan bebanan awak lah. Okey, boleh Ada apa-apa lain tak? Nak tanya apa-apa? Any question? Hurry up. Simple je kelas kita hari ni. Sebab kelas kita hari ni pun kita dah cover banyak benda kan. Kita dah belajar kan questionnaire, Likert skills semua dah belajar kan? Kan? Betul tak? Hello. Dah seminggu lepas. Dah belajar. Ya kan? Okay. So sekarang ni kita dah belajar Likert skills semua tu. So saya dah stop di situ lah kot saya punya lecture Okay, lepas ni kita just terus fokus kepada kita punya pembentangan je lah. Okay, minggu depan kemungkinan besar saya tak buat kelas sebab saya ada apa orang kata bengkel ada course, ada workshop di luar So maybe tak ada kelas lah. Okay, so minggu depan tu awak gunakanlah masa untuk awak buat proposal awak dengan sebaik mungkin. Okay, ada apa-apa lain tak yang perlu saya bantu? Any question? Doktor, saya nak tanya lagi. If let's say dalam proposal defense tu ada macam apa saya nak cakap macam di-reject ke apa ke ataupun perlu ditukar ke apa ke kan? Macam contoh macam kita macam contoh sebelum ni kita nak kaji persepsi daripada guru pelatih. Tapi kan tadi doktor cakap masuk sekolah kan? Boleh masuk sekolah. But if let's say minta depend kepada SB awak lah. Depend kepada SB awak dengan awak lah Okay, lepas tu? Yes. Kalau kena tukar maksudnya kita kena tukar the whole proposal lah. Dia tukar lah. Jangan tukar semua. Tukar kepada kalau kata tukar sampling, tukarlah sampling je dengan tukarlah dia punya penyataan masalah je lah. Itu kaitan dia. Kaitan masalah kaitan sampling. Sikit je. Awak kena ikutlah kepada keputusan yang akan diputuskan dalam proposal defense awak tu. Ya? Thank you.
Okey, ada lain tak? Ada lain tak? Any question? Boleh tak tolong tanya soalan? Saya takut kalau senyap-senyap sangat ni. Doktor, nak confirmkan je. Kiranya macam lepas ni kami just kena prepare yang slide proposal defense je lah kan? Betul. Dengan penulisan lah. Ikutlah kepada time frame yang kita hantar tu yang saya dah beritahu dah. Okey, minggu ni kena hantar apa? Minggu ni. Bab 3. Bab 2. Bab 2. Bab 3. Bab 3. Bab 3 kena hantar lah bab 3. Boleh? Okey. Okay. Awak, saya dah pesan awal-awal kan dekat awak kan. Apa nama, hantar bab 3. Nur Syafiqah binti Abdul Malik. Saya dah pesan kat awak dah kan. Waktu study week pula. Waktu make exam kan, awak betul-betul fokus kepada proposal. Sebab senang nanti kalau dah habis. 7-1. Betul tu. Okay. So kalau tak ada apa-apa masalah, kita boleh end kita punya discussion, kita punya kelas. Okay. So kalau ada apa-apa, just beritahu saya. Okay, saya minta maaf saya kalau ada apa-apa yang tertinggal, kalau saya tak reply mesej awak, so awak akan, saya pun tak tahu kenapa, tapi saya tak marah lah tau. Don't worry Tapi awak akan text saya waktu hari Sabtu Ahad. Okay, dan juga waktu saya on leave, saya cuti saya pada cuti juga. Kalau last week saya Jumaat saya cuti. So kalau awak text saya Jumaat Sabtu Ahad tu, kemungkinan besar saya tak akan reply. Okay, sebab saya tengah cuti dan juga weekend Tapi kalau saya tak reply, benda yang penting saya terlepas pandang, tolong ingatkan sekali lagi. Boleh Okay. Kalau boleh, kalau benda tu tak tu privacy, kalau tak tu personal, just bagi daripada dalam group je. Dalam group insyaAllah saya akan reply. Tapi kalau awak hantar personally, saya tak ada nombor awak. Awak akan appear nombor-nombor je kan. Kalau saya tak ada nama awak kan, dia akan appear nombor-nombor je. Kebanyakan dia saya tak akan reply. Especially kalau saya cuti dan juga weekend. Tapi saya minta maaf, kalau benda tu penting, tolong bagi tahu lagi sekali kepada saya. Ada seorang ada 2 orang lah, kiranya bangsa Manji. Okay, seorang tu saya terlepas pandang Okay, so dia beritahu sekali lagi kepada saya, baru saya beritahu. Saya beritahu kat ketua jabatan, saya beritahu dekat dia punya apa? Dia punya SV semua itu baru bolehlah saya nak ambil tindakan. Boleh Okay, thank you so much. Okay, Isa tolong ambil kedatangan. Okay, saya akan buat form dekat untuk Isa. Isa tolong blast kepada semua kawan-kawan dan pastikan semua kawan-kawan isi Google Form tersebut. Boleh Okay Ada apa-apa lagi tak? Tak ada apa-apa lagi Okay semua sekali student saya. Okay, InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah semoga kita sama-sama dipermudahkan oleh Allah. Okay, oleh Tuhan masing-masing Okay, insyaAllah. Okay, amin. Alamin. Okay, bye. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor.